Jadi untuk pada hari ini kita akan mempunyai 4 bahagian. Pertama sekali kita akan melihat kepada bagaimana cara kita membuka plot. Bahagian kedua adalah berkaitan dengan kita mengambil DBH pokok, iaitu berkaitan dengan diameter pokok. Yang ketiga adalah merupakan mengira ketinggian pokok, iaitu menggunakan kaedah dua cara, iaitu pertama adalah berkaitan dengan degree, skala degree. Yang kedua adalah merupakan skala percentage. Yang terakhir kita boleh lihat di sini, dalam nota tu kamu dapat lihat, kita akan masuk kepada bahagian volume ataupun isi padu pokok. Yang mana setelah kita dapat DBH pokok dan kita dapat ketinggian pokok, maka kita boleh cari volume melalui daripada pengiraan lah. Jadi itu adalah merupakan kita punya bahagian-bahagian. Ada 4 bahagian penting yang perlu kita lalui pada hari ini. Sebelum sesuatu petak itu dilakukan, kita perlu mendapatkan baseline ataupun garisan utama sesuatu petak. Untuk di kawasan ini, saya mengambil bearing untuk garisan utama ataupun baseline itu sebanyak 130 degree. So 130 degree ke depan saya ni. So dia akan petak tu ke arah begini. So sekarang ni kita akan beranggapan petak yang kita ingin hasilkan ni di sebelah kanan saya. So kita akan menghasilkan petak tu di sebelah sini. So perkara yang pertama, kita perlu mendapatkan satu marking ataupun pokok yang kita untuk petak yang pertama. Poin yang pertama, so kita akan tagging guna kita punya portion tab ni. Memandangkan kita punya baseline adalah 130 darjah. So untuk mendapatkan bearing di belakang, kita akan menambah sebanyak 190. So bearing yang ke belakang adalah sebanyak 310. Petak bersaiz 10 kali 10. So kita akan tarik, kita ukur ini sebanyak 10 meter daripada titik yang pertama. Satu orang akan menarik pita dan satu orang lagi akan memastikan bearing tidak lari. Bearing ke belakang tadi adalah 310. Jan. Ke depan, di sini. Itu ke belakang. Kaedah ini adalah penting bagi memastikan petak kajian yang dihasilkan adalah tepat dengan menentukan bearing yang telah kita berikan. Setelah mendapat 10 meter tadi, kita akan menghala ke tempat kawan kita tadi tu dan kita akan marking di situ sebagai poin yang kedua. Baik. Setelah mendapat poin yang kedua, kita akan menanda pokok di sini. Di sini adalah poin yang kedua selepas kita daripada poin yang pertama sebanyak 310 darjah tadi. Lepas itu kita akan menembak semula bearing ke sebelah kanan kita, iaitu daripada baseline tadi 130 yang telah diberikan. Kita akan menambah sebanyak 90 dan kita akan mendapat bacaan yang kedua 220 darjah. Jadi sama juga kita ulang kaedah yang sama daripada yang pertama tadi, poin yang pertama. Satu kawan kita akan menarik 10 meter dan satu lagi akan memastikan bearing sebanyak 220 darjah. Ini kan? Ke kiri. Ini. Okey. 10 meter tadi, kita akan terus ke tempat kawan kita tadi. Dan kita menanda 10 meter yang ketiga. Jadi kita sudah mendapat satu garisan L. Okey.
dan kita akan ke poin yang seterusnya. Baik, seterusnya kita akan membuat petak yang terakhir, poin yang terakhir untuk mendapatkan satu petak kajian. Okey, kita sambung daripada sini tadi. Setelah kita mendapat bearing di sini tadi 220, kita akan naik ke atas, tambah 90 darjah akan mendapat 310. Ikut batu besar tu. Ikut tu. Okey, kita akan menggunakan kaedah yang sama juga. Pastikan bearing yang diberikan adalah tepat dan kita akan memandu kawan kita agar bearing yang diberikan tu tidak lari. Setelah mendapat 10 meter, kita akan ke depan dan kita akan marking untuk poin yang keempat. Proses yang terakhir selepas ini, setelah kita mendapat poin yang terakhir, kita perlu menembak semula ke poin yang pertama untuk memastikan petak yang kita hasilkan itu adalah sama. Baik, bearing daripada poin yang ketiga ke poin keempat tadi sebanyak 310 dan kita akan tambah 90, so dia ada lebihan 360. So total tadi kita akan tolak 360 dan kita akan mendapat bearing yang perlu kita tembak ke poin yang pertama tadi sebanyak 40 darjah. Jadi apabila kita telah memasukkan bearing ke dalam kompas 40, okey. So kita mendapat satu hasil yang betul. Segi empat tepat. Segi empat sama. Jadi proses membuat petak telah pun selesai. Seterusnya kita akan melihat tentang cara ataupun kaedah untuk mendapatkan DBH pokok. Jadi ini adalah merupakan sampel satu, sampel pokok yang mana kita perlu dapatkan DBH bagi pokok ini. Jadi cara untuk mendapatkan ataupun cara yang asas untuk mendapatkan DBH pokok ini, iaitu mendapatkan daripada bahagian bawah tarik 1.3 iaitu paras dada ataupun 4.5 kaki daripada aras tanah. Ataupun sekiranya pokok tersebut mempunyai akar yang tertonjol, banir, maka kita perlu lihat kepada banir yang tertinggi, terhadap pokok tersebut. Jadi untuk pokok ini banirnya yang tertinggi adalah pada paras ini. Jadi kita akan bermula 1.3 daripada banir yang tertinggi. Jadi kita cuba dapatkan 1.3 meter. Pokok tersebut. Paras dada. Jadi kalau diikutkan untuk kosong, bacaan kosong dalam clinometer, kemudian anggaran dia paras dada adalah merupakan pada bahagian ini, paras 1.3 meter tersebut. Yang itu kita melihat kepada sekiranya terdapat banyak banir pokok. Tapi untuk kes yang ini, memandangkan rata-rata spesies pokok ini sebenarnya mempunyai bacaan bermula daripada bahagian bawah. Jadi kita tidak boleh menggunakan kaedah tadi, iaitu kita perlu terus tarik daripada tanah tersebut, terus baru tarik ke atas. Kita lihat sekali lagi. Rata-rata pokok dia memang banyak dia dari sana. Jadi kita akan dapat bacaan 1.3 aras ini. Itu lebih kurang pada paras dada kita yang sebenarnya. Jadi kita jangan keliru di sana. Sebab memandangkan biasanya bila kita sebut ambil bacaan daripada banir yang tertinggi, ataupun daripada aras tanah, jadi kita lihat kepada jenis pokok tersebut juga, tentang akar pokok tersebut. Jadi kita jangan keliru di situ. Jadi bila kita sudah dapat bacaan 1.3 di bahagian aras ini, maka gunakan DBH tape yang kita ada dalam bacaan inch. Kita cuba ukur. Pastikan pita ukur tersebut tidak sengit. Dan dia mengikut pada
perimeter ataupun ukur lilit pokok tersebut. Okey, jadi anggaran untuk ukur lilit ataupun DBH pokok ini adalah merupakan 47.5 inci. Okey, jadi kita akan cuba convertkan bacaan inci tadi, okey, kepada nilai meter. Okey, jadi kalau 1 inci kepada cm 2.5 4 cm. Okey, jadi kita cuba convert kepada meter pula. Alright, ya. cm per meter bagi 100. Bagi 100 bagi 100. 1.2. 1.2. Okey. 21 meter. 1.21 meter. Okey, jadi kita akan dapat bacaan DBH ini adalah 1.21 meter. Jadi kita boleh masukkan data tersebut dalam kita punya jadual tadi. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada kaedah untuk mengukur pokok pula. Okey. Jadi untuk mengukur pokok kita perlukan clinometer. Seterusnya kita akan cuba dapatkan ketinggian pokok ini. Okey. Jadi untuk dapatkan ketinggian pokok ini kita perlu dapatkan menggunakan clinometer, dapatkan bacaan bahagian top, bahagian atas dan juga bahagian base, bahagian dasar ataupun bahagian bawah pokok tersebut. Okey. Jadi bahagian atas pokok adalah merupakan bahagian pucuk yang terakhir, bahagian pokok ataupun crown pokok itu. Manakala bahagian dasar pula adalah di mana bahagian bawah akar pokok tersebut. Okey. Jadi untuk mendapatkan bacaan ketinggian ini, maka kita perlu yang pertama sekali perlulah dapatkan jarak antara pokok dengan dapatkan bacaan top dengan base tadi. Okey, jadi kita cuba tarik pita ukur sepanjang 10 meter ke arah sana. Alright. Alright. Jadi di sini ada merupakan jarak 10 meter daripada pokok tersebut. Jadi kita perlu dapatkan bacaan untuk degree pada sebelah kiri dan percentage pada sebelah kanan. Alright. Jadi untuk mendapatkan ketinggian pokok, alright, kita perlu tembak pada bahagian atas pucuk pertama, iaitu bacaannya adalah 65 degree dan 142%. Okey, itu adalah bacaan untuk bahagian pucuk pokok tersebut. Manakala bahagian dasar pokok pula bacaannya adalah 11 dan juga degree bacanya 11, manakala persen adalah 19, negatif 19. Kalau tadi adalah bahagian top adalah positif, di bahagian bawah adalah negatif. So kita melihat kepada menurun. Okey, jadi dia akan jadi negatif. Itu adalah cara untuk dapatkan ketinggian pokok. Tapi untuk kali ini kita ingin dapatkan bacaan volume juga. Jadi cara untuk dapatkan volume untuk suatu isi padu pokok adalah berkaitan dengan formula Huber. Yang mana formula Huber ini menyatakan untuk dapatkan bacaan isi padu pokok yang telah ditebang, iaitu menjadi log, kayu balak, maka kita perlu ambil ukuran daripada pucuk pertama pokok tersebut, ranting pertama pokok tersebut, dan sehingga bahagian bawah dasarnya. Right, jadi untuk dapatkan bacaan untuk volume pula, right, tinggi sebenar untuk ranting pertama adalah 32 degree dan 62 positif percentage. Itu untuk ranting pertama. Manakala di bahagian dasarnya, kita ikut kepada bacaan yang pertama tadilah, yang first. Alright.
Jadi kita boleh catatkan data-data tersebut di dalam jadual yang telah diberikan. Okey. Top ni. Dia punya jarak Horizontal distance tadi 10 meter. okey. Cara pengisian borang dia okey. Yang ni 10 meter jarak tadi. Okey. Kemudian kita ada bacaan degree sebelah kiri, kemudian persentase sebelah kanan. Okey. Jadi kita pada pertama tadi kita dapatkan bacaan top untuk degree. Okey, jadi ini 65. Untuk yang persentase pula 142. Okey, untuk base pula kita dapatkan degree dia 11. adalah 11, manakala base reading dia pula adalah Negatif 19. negatif 19. Okey, tadi okey iaitu 1.21 1.21 meter. Ya, Okey. Jadi sudah kita dapatkan bacaan untuk satu, kemudian baru kita pindah alihkan kepada sebelah. Okey, jadi DBS nya kita sudah tahu tadi. 21. Okey, dapatkan volume dapatkan volume menggunakan formula Huber. Okey. Jadi guna formula Huber ini adalah daripada volume itu sama okey darab dengan DBH bahagi 2 darab dengan tinggi. Okey, so di sini ada formula dia. Right. GM darab dengan tinggi. GM ni bermaksud pi r kuasa 2. Okey, pi itu 3.142. Okey, radius tu cara untuk dapatkan dia, okey. Radius itu sama dengan okey, diameter bahagi 2 pi. Okey, iaitu sama juga seperti kiraan matematik, okey, iaitu ukur lilit. Sekarang cuma menggunakan volume untuk Huber sahaja, formula Huber untuk dapatkan volume pokok. Yang dia punya diameter bulatan tu adalah ni kan, pi r Yes. kuasa 2. Jadi sebenarnya sekarang ni, okey, setelah data semua kita sudah dapat, okey, kita ingin carikan okey rumus Huber volume H iaitu tinggi darab dengan GM. GM ni adalah merupakan luas permukaan bulatan. Okey, jadi untuk dapatkan luas permukaan bulatan, okey, terutamanya ada R. Okey, sekarang kita mau cari R. Okey, GM tu pi. Okey, pi R kuasa 2 ini. Jadi mau dapatkan pi kita tahu 3.142. Okey. R kuasa 2. R tu pula kita mau dapatkan macam mana? Jadi R sama juga dengan diameter bahagi dengan 2 pi. Okey. Jadi sekarang ni diameter ni adalah merupakan DBH, ukur lilit yang kita sudah dapat. Okey. Jadi ukur lilit tadi okey kita bahagikan dengan 2 pi. Jadi 2 pi ni 2 darab dengan 3.142 jadi 6.284. Okey. Ya. Padu ya. So maksudnya kalau untuk yang nombor 2, volume sama dengan 40, dia punya height kan? Ya. 3.142 adalah pi Ya. darab dengan perimeter ni, DBH dia adalah 0.68 0.68 bagi dengan 2 kalikan dengan 3.142. Okey. Jadi volume ni adalah 0.68 bahagi 2 darab 3.142 dalam tu. tak boleh pakai pi terus Boleh. bahagi Darab darab 3.142 3.142 darab 40. 11.602. jadi dia punya volume adalah 13.6 meter padu.